Sulit. Assalamualaikum, nama saya Imam Imran bin Ahmad Rashidi. Nombor pendaftaran 09 DKM 19F 1069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Ashraf bin Kamal Zaman. Nombor pendaftaran saya 09 DKM 19F 1064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amila binti Sulaiman. Nombor matrik saya 09 DKM 19F 1075. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fazlina binti Ismail dan nombor matrik saya ialah 09 DKM 19F 1053. Pensyarah bagi projek 1 kami adalah Puan Irina binti Abdullah, manakala supervisor kami ialah Encik Hamid bin Salamun. Jadi ini merupakan 10 idea final year project kami. Okey. Yang pertama kita ada pipe bender. Iaitu dua gambar di atas ni. Pipe bender ni fungsi dia ialah untuk pipe besi. Dia bila kita dapat tu straight. Jadi contohnya kalau kita nak bengkokkan pipe besi tu ikut bentuk rumah kan, ikut bentuk dapur ke apa, jadi kita boleh bengkokkan pipe tu guna benda ni, pipe bender ni. Fungsi dia kita masukkan pipe ni di antara dua roda ni, antara besar kecil ni, dan yang ni yang macam U ni adalah pemegang dia. Jadi yang panjang, besi panjang ni ialah pemegang kita untuk tarik, untuk bengkokkan besi tu. Hasil gambar kedua ni ialah untuk bengkokkan besi-besi yang nipis. Fungsi dia sama je, untuk bengkokkan besi. Dan yang kedua kita ada kerusi roda ultra. Kalau kita tengok gambar ketiga ni, kerusi roda ni dia kerusi roda biasa. Cumanya kerusi roda ni boleh mengubah bentuk kepada jadi katil. Maknanya kelebihannya kat situ lah. Dia contohnya pesakit tu tak payahlah kita susah-susah angkat dia ke katil. Kita boleh terus adjust bahagian belakang ni kita boleh luruskan dan bahagian kaki ni kita boleh angkat. Cuma kekurangan dia taklah selesa macam katil yang sebenar, tapi okey lah untuk memudahkan urusan doktor kan, nak cepat. Sebut sedikit. Terima kasih. Seterusnya Okey, yang ketiga ialah motorized banner stand. Motorized banner stand ni ialah teknologi yang digunakan untuk memaparkan banner sesuai digunakan untuk di semua lokasi. Banner stand ni menggunakan sistem gear. Bahan yang digunakan adalah seperti perspek, gear dan rantai. Kelebihan banner stand ni tidak menggunakan sebarang tenaga manusia. Kelemahannya pula sukar untuk dibawa ke mana-mana sebab ia perlu diangkat. Next ialah agriculture with sprayer. Ia merupakan satu teknologi yang digunakan untuk menyiram pokok bunga. Produk ni adalah mesra pengguna. Ia menggunakan pump untuk mengeluarkan air. Bahan yang digunakan ialah seperti pump, roda dan tube getah. Kelebihan produk ini tidak perlu menggunakan tenaga yang banyak. Kelemahannya pula bahan yang kurang dari segi ketahanan. Next, sand purifier. Sand purifier ni teknologi yang digunakan untuk menghasilkan pasir dan bahan lain seperti batu. Seterusnya ia memudahkan kerja kontraktor. Bahan yang digunakan ialah gear, jaring penapis dan juga rantai. Kelebihan menjimatkan masa. Kekurangan memerlukan power supplier di tempat pembinaan. Okey, seterusnya adalah mesin lipat kain. Objektif mesin ini diwujudkan adalah untuk memudahkan dan mempercepatkan
mempercepatkan seseorang itu melakukan kerja-kerja rumah. Oleh kerana dalam situasi sekarang, seseorang individu itu mempunyai masa yang singkat untuk melakukan kerja-kerja rumah. Sebagai contoh, melipat kain. Oleh itu, mesin ini hanya menggunakan 5 minit sahaja masa untuk menyiapkan 25 helai baju. Seterusnya, mesin ini mempunyai ciri-ciri kid-friendly. Oleh itu, kanak-kanak juga boleh membantu ibu bapa mereka untuk melipat kain dengan rapi dan kemas. Okey, seterusnya, keburukan mesin ini adalah komponen yang digunakan di dalam mesin ini merupakan kos yang sangat tinggi. Oleh itu, mesin ini dijual dengan harga yang tinggi. Seterusnya, mesin pengering kasut. Objektif mesin ini diwujudkan adalah untuk mempercepatkan pengeringan kasut dan memudahkan seseorang individu itu membasuh kasut. Oleh itu, seterusnya, mesin ini mempunyai ciri-ciri yang sangat efektif. Sebagai contoh, kerana gelombang mikro yang sangat tinggi, ia akan mempercepatkan pengasingan air tersebut dikeluarkan. Okey. Oleh itu, voltan yang digunakan untuk mesin pengering ini adalah sesuai dengan pelbagai jenis elektrik, iaitu pelbagai jenis voltan, kerana voltannya adalah sedikit dan sesuai digunakan di mana-mana rumah sahaja. Okey. Seterusnya, mesin ini juga menggunakan komponen-komponen yang murah dan efektif dan juga akan dijual dengan harga yang berpatutan, kerana komponen yang digunakan di dalam mesin tersebut adalah komponen yang mudah didapati dan harga yang boleh dibeli oleh pelbagai pihak. Sekian, terima kasih. Baik, yang ke-9. Yang ke-9 ini adalah coconut grater machine atau mesin parut kelapa. Yang pertama, objektif bagi mesin coconut grater machine ini ialah untuk memudahkan proses pemarutan kelapa dengan lebih selamat, selesa dan bunyi yang dikeluarkan adalah tidak bising. Okey. Mesin ini saya buat khusus buat suri rumah dan juga peniaga yang kecil-kecilan. Seterusnya, kelebihan bagi coconut grater machine ialah lebih sesuai kepada penggunaan di rumah. Dan produk atau mesin yang saya cipta ini adalah lebih kecil saiznya berbanding mesin elektrik yang sudah sedia ada di kedai-kedai runcit. Yang ketiga, mudah untuk dibawa ke mana-mana sahaja. Dan seterusnya, modal yang digunakan adalah tidak banyak dan kecil sahaja nilainya. Seterusnya adalah kelemahan. Kelemahan bagi coconut grater machine ialah tidak boleh diguna pakai bagi skala yang terlalu besar. Dan saiz produk ini tidak begitu besar dan terlalu luas. Yang ke-9 ialah seed sowing machine atau lebih dikenali sebagai mesin menyemai benih. Objektif bagi seed sowing machine ini ialah yang pertama, teknologi penyemaian benih adalah merupakan kaedah reka bentuk yang akan mengurangkan tenaga manusia, tetapi ia memerlukan lebih sedikit tenaga kerja buatan manusia dan dapat ditangani dengan cekap tanpa bantuan daripada operator yang berkemahiran tinggi. Yang kedua, pembenihan secara manual memerlukan banyak masa, tetapi produk ataupun teknologi ini dapat menjimatkan masa dengan kecekapan yang tepat yang telah diprogramkan sebelum teknologi ini diciptakan. Baik, kelemahan bagi seed sowing machine ini ialah jika saiz yang kita gunakan ini adalah besar atau produk yang kita hasilkan ini menggunakan mesin yang bersaiz besar, maka penghasilan produk ini adalah tinggi nilainya dan lebih berkualiti.
Manakala jika kita menghasilkan atau menciptakan mesin ini dengan saiz yang kecil, maka penghasilan daripada produk ini adalah kecil juga jumlahnya. Okay. Yang terakhir atau yang ke-10 ialah beach cleaner robot ataupun lebih dikenali sebagai robot pembersih pantai. Okay. Objektif bagi beach cleaner robot ialah untuk membantu masyarakat dan persekitaran sentiasa kekal bersih dan cantik serta dapat menjalani kehidupan yang sangat sihat. Tujuan lainnya juga ialah ingin mencetuskan idea yang membersihkan pantai tanpa menggunakan tenaga manusia tetapi menggunakan bantuan mesin ataupun robot yang telah diprogramkan. Berdasarkan kajian saya, terlalu banyak sangat pembuangan plastik dan serpihan produk atau material yang boleh menyebabkan bahaya kepada persekitaran serta kehidupan laut. Okay, seterusnya ialah kelebihan. Kelebihan beach cleaner robot ialah yang pertama, ianya lebih praktikal dan banyak manfaat yang bakal kita peroleh. Yang kedua, jika produk atau projek ini berlangsung, lebih banyak lagi tempat dan persekitaran yang lebih bersih dan cantik yang dapat kita lahirkan. Yang ketiga, ia juga dapat menjimatkan masa dan tenaga manusia serta kos juga. Oleh itu, projek ini lebih fleksibel dan perlu diperkembangkan dan diperluaskan pada masa hadapan. Yang terakhir ialah kelemahan bagi beach cleaner robot. Okey, kelemahan dia ialah lebih banyak dan saiz besar yang diperlukan jika ingin digunakan untuk skala yang lebih besar. Maksudnya, jika saiz produk atau mesin yang saya cipta ini adalah sangat besar, maka lebih banyak lagi sampah atau material yang berbahaya yang boleh kita kutip dan kita buangkan je lah. Dan sebaliknya. Baik, itu sahaja dari saya. Terima kasih. Sekian daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.